Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Awang, Guru Literasi Center, dan selamat datang ke channel Program Literasi Center. Sebelum saya memulakan pengambilan penciptaan video pada kali ini, anda followlah saya di Facebook Program Literasi Center, di Facebook page di bawah, ataupun subscribe di channel saya, iaitu Program Literasi Center. Saluran abad anda, saluran kecemerlangan anda. Baiklah, pada beberapa hari lepas, saya telah upload video berkenaan penceritaan aktiviti-aktiviti yang dilakukan semasa tahun 2019. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana mempunyai viewer yang tak dijangka yang berlaku. Okey, dan niat saya hanya untuk menampakkan sahaja sebagai rakyat Malaysia berkenaan dengan channel YouTube saya sendiri. Okey, kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan rahsia bagaimana beza antara study smart dan study hard. Okey, mesti kamu perasan apabila nak berlaku peperiksaan akhir ataupun peperiksaan besar awam seperti SPM, PD3 ataupun UPSR, pastinya murid-murid akan menggelabah dan rasa takut kerana bimbang kerana subjek-subjek yang killer seperti bahasa Inggeris, matematik, dan bagi budak saja pelajar Malaysia, dua subjek akan menakutkan, iaitu sejarah dan juga math bagi student science student. Baik, saya akan berkongsi dengan anda rahsia apa yang membezakan study hard dengan study smart. Yang mana satu yang kamu perlu ada sebagai seorang student, tidak kira di mana anda juga berada. Okey, untuk study hard, dia berulang kaji setiap hari. Okey, tidak kisah anda belajar apa-apa, apa yang cikgu ajar di sekolah, balik dipraktikkan lagi dan diamalkan. Tetapi bagi study smart, dia tidak belajar setiap hari. Dia belajar ikut kreativiti anda sendiri. Okay, so maksudnya adalah dia ikut kreativiti, dia buat mind map. Dia untuk study hard, dia buat juga latihan, tapi dia jarang nak buat untuk mind map, untuk persiapan, untuk peningkatan semua. Contoh saya boleh katakan adalah dalam mata pelajaran sejarah SPM, iaitu ramai yang saya punya anak murid saya lemah dalam soalan kertas 2, iaitu struktur dan subjektif. Baik, saya akan kongsikan anda rahsia bagaimana saya lulus sejarah A+ dalam SPM ini. Paling saya ditekankan adalah kertas 2 dan kertas 3. Mengapa? Sebab kertas 2, kertas 3 dia peruntukkan markah hampir 200, manakala kertas 1 hanya 40 markah saja. Untuk maklumat anda semua, untuk nak menjawab soalan esei SPM, anda perlu ada 3 prinsip ini. Okey, ini study smart. 3 prinsip ni: politik, sosial, ekonomi. 3 ni yang akan memainkan peranan anda untuk menentukan anda ni boleh berfikir secara jauh atau tidak. Yang paling penting adalah anda kena tahu isu semasa di dalam negara ataupun di luar negara. Rajin-rajinlah anda tengok di Facebook ataupun tengok di berita-berita semasa pada jam 8 malam, kerana perkembangan terkini akan sentiasa diupdate setiap hari. Selain itu juga, ada soalan esei yang mengatakan ada 3 jenis kriteria soalan esei yang kerap ditanya. Pertama sekali adalah anda kena lihat apakah benda itu ada fakta, huraian, contoh, ataupun hanya semata nak fakta saja, ataupun dia tanya kebat berdasarkan fakta yang anda ketahui. Anda kena tahu kenapa banyak student selalunya lemah dalam esei sejarah. Salah satu adalah dia terpesong daripada arahan soalan. Contoh, saya bagi satu soalan saja pelajar Malaysia bagi student SPM dan UPT3. Terangkan masuk tamadun, 5 markah. Okey, contoh masuk tamadun adalah terangkan. Bermaksud anda perlu ada definisi dan uraian. Anda boleh cerita berdasarkan dalam buku teks sahaja. Tidak boleh lari daripada tidak boleh lari daripada terpesong, melainkan dia ada tanya pada pandangan anda. Tapi ingat, setiap markah di sebelah itulah poin anda untuk nak jawab sejarah. Okey, bagaimana pula kalau dengan matematik? Okey, matematik pula dia macam-macam style. Bagi student IPT, mungkin anda tahu boleh gunakan kalkulator. Tetapi bagi advanced math, mereka kena hafal formula matematik. Kerana dalam peperiksaan mereka tidak diberi. So, bagaimana anda nak tentukan matematik pula? Dalam sejarah saya dah bagi teknik yang ringkas. Tapi insya-Allah saya akan kongsi anda semua fully bagaimana langkah-langkah untuk study sejarah untuk memastikan anda fokus dan faham berserta tutorial tersebut. Bagi subjek matematik pula, anda tidak boleh lari daripada membuat latihan setiap hari. Okey, so bermaksud apa beza study smart dengan study hard dan subjek matematik pula? Study smart dia faham tetapi dia buat.
Tetapi study hard, dia buat last minute. Maksudnya adalah bila berlaku study smart, dia akan buat hari-hari. Mungkin kekerapan dia lepas balik pada sekolah, dia akan study sekejap, and dia faham dulu. Takut dia mudah lupa. Manusia ni tak boleh dapat sifat mudah lupa. Itu anda kena tahu sebagai seorang student. Lumrah dalam seorang manusia. Baik, untuk study hard pula, mereka akan meluangkan saat-saat akhir. Dan kadang-kadang mereka pun hanya untuk skip tak nak dapat dulu saja. Dan inilah salah satu punca mengapa kebanyakan student gagal mendapatkan IPTA. Itu salah satu adalah subjek matematik yang mempunyai keputusan yang kurang baik atau kurang cemerlang. Dan salah satu faktor mengapa student yang segi pelajaran Malaysia ni kebanyakan mereka adalah fail adalah sebab kerana soalannya berunsurkan kebat. Okey, so maksudnya adalah soalan yang berunsurkan kebat adalah sangat kritikal. Anda kena perlu fikir, sangat kritikal untuk anda tentukan macam mana nak langkah strategi yang bagus. Okey, so zaman saya dulu tidak ada soalan kebat, ada sedikit saja tetapi ada cara nak menjawab. Tetapi trend dia sekarang adalah dilebihkan kepada pemikiran critical analytical. Bermaksud anda kena perlu analisis dulu soalan baru buat kaedah apa. Sama juga seperti matematik tambahan, additional matematik. Subjek yang paling menggerunkan termasuk saya sendiri. Okey, sebab saya dulu pernah fail MAT. Belajar tadi fail juga, fed up. Tapi macam mana saya SPM boleh mencapai kredit. Dan itulah salah satu punca mengapa saya dapat menawarkan diri di bahagian IPTA. Okey, kerana anda mungkin tahu subjek A dulu, subjek matematik saya dulu, saya tak dapat A. Saya hanya dapat C atau B. Tapi saya nak perlu bangkit. Perlukan ada satu kriteria untuk menentukan saya memang layak mengajar subjek itu. Itu matematik contoh. So saya dapat A, macam mana saya nak study itu? Nanti akan anda tunggu bagaimana untuk study mat dan sejarah untuk dalam kes tutorial video yang akan datang yang saya akan tunjuk selepasnya. Okey, bagi yang orang yang study hard pula, mereka ulang kaji saat-saat akhir tetapi formula pun tak tahu apa-apa muka surat depan. Contohnya bagi student segi pelajaran Malaysia, mereka study last minute kerana mereka banyak sibuk apa semua. Tetapi ada setengah orang dia faham tapi dia boleh pick up pada hari esok. Ada setengah orang dia lambat pick up tapi lama-kelamaan dia lupa minta tunjuk. So bagi seorang manusia, seorang murid, anda perlu support dia sehabis baik. Tak salah anda nak boleh buat study hard dan tak salah anda buat study smart. Anda pilih kedua-duanya. Saya pun tidak menentukan apa semua. Tapi anda sendiri yang menentukan masa depan anda semua. Baiklah, seterusnya adalah yang ketiga adalah berkenaan dengan penulisan. Apa itu penulisan? Penulisan ni adalah berkaitan dengan subjek-subjek yang berdasarkan soalan. Bagi subjek bahasa Melayu, contohnya UPSR, PT3 ataupun SPM, anda wajib menggunakan ayat penuh. Maksud ayat penuh adalah anda akan tengok sini video tutorial selepas ini. Okey, selain itu juga bahasa Inggeris juga merupakan subjek penulisan yang dipanggil sebagai writing advance. Anda perlu tahu bagaimana nak grammar, verb dan juga subject verb agreement. Tiga ni anda kena penting untuk menentukan ayat bahasa Inggeris anda betul ataupun tidak. Alright, so itu sahaja daripada saya. So mudah-mudahan anda share lah saya punya rakaman video ini. So anda tahu membezakan study hard dan study smart. Sedikit sahaja saya bagi untuk anda. Moga untuk bermanfaat anda semua. Baiklah, sebelum saya mengakhiri saya punya video ini, jangan lupa anda subscribe Program Literasi Center, saluran pendidikan anda dan saluran motivasi anda untuk memastikan anda sukses dunia dan akhirat. Saya doakan anda, mudah-mudahan anda semua sukses dunia dan akhirat. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace up, yo.